وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, yang berada di depan kaca TV dan juga di online di Facebook? Apa khabar Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Okey, alhamdulillah kita berada pada hari ini untuk mendalami lagi kepada surah yang ke-14, surah Ibrahim pada bahagian yang keempat. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah pastinya ya tidak sabar lagi Ustaz ya untuk bersama-sama melihat kepada bagaimana kisah Ibrahim sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah kepada kita yang sentiasa membaca daripada suratul Fatihah, iaitu kita nakkan jalan hidup yang lurus Ustaz ya, ihdinas siratal mustaqim, dan itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat di kalangan para nabi. Salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Ustaz ya. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, saya mengucapkan penghargaan, terima kasih kepada semua yang setia bersama dalam Malaysia Quran Time. Dan bagi yang belum lagi mengambil mushaf, boleh ambil ataupun muat turun Smart Quran Ustaz ya, untuk sama-sama kita baca, kita nak faham. Dan kita faham ini pasal di hujung nanti kita ada soalan. Ustaz ada soalan tajwid ya, saya ada soalan tadabbur, kerana ada hadiah ya, ada hadiah. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar, kita kumpulkan semua 10 soalan, 5 soalan tadabbur, 5 soalan tajwid. Hadiahnya apa? Mari kita perhatikan sedikit hadiah di atas layar itu. Di atas skrin kita ada Mushaf Al-Imam, kemudian Ar-Riyad, dan ada CD daripada Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tirmizi ya. Jadi tuan-tuan pastikan untuk kumpulkan soalan dan kita akan hantar nanti hadiah insya-Allah kepada pemenang lah ya, pada pemenang ya kita akan pilih. Baik. Ustaz, mari kita mulakan dengan membaca Ummul Quran untuk sama-sama kita kuatkan dalam diri kita. Fatihah ini adalah syifa untuk mengubat lima fis sudur. Kita mulakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah surah Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Satu ialah kerana kita mengulangnya dalam kehidupan kita Ustaz ya, paling kurang 17 kali sehari dalam solat kita. Tapi yang keduanya ialah surah ini daripada surah Al-Fatihah selepas waladdallin tadi, maka berulang-ulang maksudnya. Ini salah satu lagi pendapat, iaitu berulang-ulang intipatinya memperkenalkan ketauhidan kepada Allah, untuk kita ini menjadi hamba yang ada syariat yang perlu diikuti. Dan yang ketiganya adalah lifestyle, jalan hidup, sirat,
yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam kita berbincang tentang nikmat ini dalam surah Ibrahim ini. Kalau nak kira satu nikmat itu, kalau kita nak betul-betul tengok la tahsuha, Ustaz ya, sebenarnya kita tak mampu untuk mengira sebenar-benarnya, kerana tangan ataupun kaki ataupun mata ataupun dapat mendengar ini sebenarnya dia bukan sekadar satu perkara, Ustaz ya. Dia kalau satu perkara masuk saja dalam telinga kita mungkin dah tak selesa tidur, tetapi Allah memberi nikmat. Dan pada hari ini ya, pada hari ini kita akan melihat kisah Nabi Ibrahim. Akhirnya sampai kepada kisah Nabi Ibrahim. Mungkin ada yang tanya, dia kata mengapa kisah Nabi Ibrahim ni di hujung, Ustaz ya? Tapi sebenarnya dalam surah ini dia ada sinopsis, ada rangka, iaitu Allah mengingatkan tentang tugas Rasul mengeluarkan kegelapan kepada cahaya. Dan pada hari ini kita nak lihat, kalau sebelum ini kita bincang orang-orang yang zalim dan kafar dalam ayat yang ke-34, siapakah tokoh orang yang tidak kufur, yang selalu bersyukur, yang sentiasa adil? Itulah Nabi Ibrahim di hujung sebagai satu tokoh uswatun hasanah. Jadi pada hari ini kita akan melihat ayat 35 hingga 41 sebagai sinopsis ringkasan kita. Kita akan melihat kisah Nabi Ibrahim, ya. Itu yang pertama. Kemudian pada ayat 42 hingga 48 nanti kita akan baca, kita akan melihat kepada hari kiamat. Dan kita akan melihat 49 hingga 51 tu azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa azabnya? Allah beritahu sekali lagi untuk kita betul-betul jauhi. Dan kesimpulan ulul albab. Ulul albab ni siapa? Nanti kita tengok pada ayat 52 nanti insya-Allah. Ustaz, mari kita mulakan dengan ayat 35 hingga 41. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan muslimin muslimat, sama-sama kita menghayati pula bahagian yang terakhir, Ustaz. Bahagian terakhir. Surah Ibrahim, perjalanan seorang nabi yang mendapat title gelaran kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua rasul yang mendapat gelaran kekasih Allah. Yang pertama Ibrahim, yang kedua nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjalanan hidup yang begitu hebat oleh Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana Ustaz sebut sebagai uswatun hasanah. Bermula pada ayat 35 hingga 41. Muka surat 260. Muka surat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Surahul Azim, daripada ayat 35 hingga 41 sebentar tadi surah Ibrahim, kita sama-sama melihat ya bagaimana Allah memperkenalkan. Kalau ayat 34 itu di hujung itu innal insana lazalumun kafar, ustaz ya. Ayat 35 ni Allah beritahu contoh macam mana kita tidak mahu jadi orang yang zalim, tidak mahu jadi orang yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim inilah menjadi contoh kepada Nabi Muhammad ya, yang menjadi sebagai satu cerita untuk beritahu bahawa rangkaian nabi ini adalah orang-orang yang sentiasa bersyukur. Maka apakah aktiviti yang selalu mereka buat? Salah satunya ialah selalu berdoa. Tuan-tuan ya, yang berada di rumah, ibu ayah, bila kita selalu berdoa ya, sama ada angkat tangan ataupun tak angkat tangan, tapi kita selalu memohon kepada Allah, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah doanya? Rabbij'al hadzal balada amina. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ustaz ya, sebenarnya ada juga doa ini ya, Rabbij'al hadza, tapi bukan al-baladi. Ya, bukan al-balada kat sini, tapi kat sana balada, tak ada alif lam ya, pasal itu sebelum Nabi Ibrahim membina Kaabah. Tapi bila waktu itu pasal tak ada orang sangat, jadi waktu itu Nabi Ibrahim minta dapat berikan rezeki. Tapi kali ini Nabi Ibrahim berdoa, jadikan negeri ini aman dan jauhkan daripada diriku dan juga anak-anakku ini daripada menyembah kepada asnam. Asnam ni apa? Diterjemahkan sebagai berhala, tetapi ia adalah berhala daripada emas ustaz ya. Emas, dan sebenarnya orang buat bisnes dengan asnam. Dia bukan sekadar buat berhala ya. Berhala mungkin ada yang jenis murah-murah yang tak orang buat bisnes, tapi pasal ada mastermind bisnes yang menggunakan kesesatan untuk buat duit, maka itu lebih tragik, lebih dahsyat lagi kalau zaman sekarang ini orang menggunakan sesuatu hiburan ataupun sesuatu yang tidak ikut pada panduan Allah, tetapi dia jadikan sumber keuangan, sumber bisnes. Jadi ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim agar ia dijauhkan daripada dirinya dan juga anak-anaknya. Pada ayat yang ke-36, Rabbi innahunna adlalna katsira. Jadi Nabi Ibrahim ustaz menekankan sangat tentang asnam ini. Ya, maksudnya dia dah tengok, dah ada pengalaman pasal Nabi Ibrahim sebelum ini dia Nabi Ibrahim berdakwah. Ya, salah satunya asnam ni lah ya, yang di mana ada yang besar, yang kecil. Jadi dengan pengalaman itu dia tahu bahawa kalau tidak diminta pertolongan daripada Allah, bahayanya amat besar. Ya, adlalna ini maksudnya mereka menyesatkan, dan itulah doa kita dalam surah Al-Fatihah, kita tidak mahu jadi orang yang waladdallin. Maka ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, siapa yang ikutku sesungguhnya sebahagian daripadaku. Siapa, menarik cara Nabi Ibrahim bercakap pada ayat 36 ini, barang siapa yang derhaka, menderhakai aku, mengikut panduan daripada Allah, fa innaka ghafurur rahim. Dia tak cakap bahawa ya Allah berilah azab kepadanya ya, tak, ataupun terus Nabi Ibrahim memohonkan keampunan untuk orang tu pun tidak. Ya, pasal Nabi Ibrahim pernah kena tegur pasal mendoakan untuk ayah dia yang tidak beriman. Tak boleh. Kalau orang itu dah pergi, dah meninggal, tidak beriman, tidak boleh didoakan keampunan untuk tu. Ditegur kepada Nabi Ibrahim. Jadi kali ini Nabi Ibrahim ambil cara selamat. Nabi Ibrahim masih lagi cakap, Allah, sesungguhnya engkau ni Maha Pengampun, engkau ni Maha Penyayang.
lebih kurang macam anak lah kan. Dia tak cakap abah kan nak belanja nak belanja KFC, dia tak cakap itu kan. Anak yang pandai bercakap ya, mengikut kaedah ini, dia kata abah ni memang handsome lah hari ni abah kan, abah memang selalu belanja orang kan. Dia cara bercakapnya itu menyebabkan satu uslub, satu pendekatan yang lebih sopan ya, agar tidak tersilap dalam memaksa sesuatu ya. Jadi seterusnya ayat 37, Tuhanku ataupun Tuhan, wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyati, aku menempatkan zuriatku di satu lembah yang tidak ada tanaman ya, di sisi baitikal muharram. Ustaz ya, kalau kita tengok sebenarnya di sisi baitikal muharram ini kita kena ingat bahawa belum lagi ya Nabi Ibrahim meninggikannya ya. Pasal kita tengok ini surah Ibrahim ni surah Makkiyah, surah Baqarah tu turun kemudian. Okey, tetapi di manakah baitikal muharram ini, foundationnya itu telah ada, asasnya itu telah ada sejak zaman Nabi Adam. Dia ditinggikan sahaja. Itu sebabnya kalau dalam surah Baqarah itu yarfa'u ya, ditinggikan. Jadi maksudnya benda tu dah ada asas, ditinggikan projeknya oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah sekarang ini, yang kita mungkin tak ada peluang pada tahun ini Ustaz ya, dan kemungkinan haji pun tak pasti lagi, tapi kita doalah agar bila kita baca ayat ini kita dapat manfaat tentang nilai Baitul Muharram ini ya, Baitul Haram ini, Kaabah. Dan apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus salah. Okey, bila dah nak tinggalkan anak dekat satu wadi, satu lembah yang tidak ada tanaman, yang di-highlightkan, yang diberi perhatian oleh Nabi Ibrahim bukannya makanan dulu. Biasa kalau saya lah Ustaz ni, kalau nak pergi jauh berjalan ke, nak tinggalkan anak kat rumah, biasanya cek duit dulu, pampers dulu kan, ataupun dalam peti ais tu dah ada telur, ayam apa sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim tak mulakan dengan yang itu tuan-tuan. Nabi Ibrahim mulakan dulu dengan solat dahulu. Solat dahulu. Dan yang keduanya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, jadikan jiwa manusia, hati manusia itu cenderung kepada mereka. Kepada mereka itu, pada orang-orang di kawasan Mekah itu. Itu yang berlaku Ustaz ya, walaupun kita tak boleh pergi ke Mekah, tapi hati kita ini sudah tahwi. Ya, tahwi daripada perkataan hawa, iaitu turun. Hati kita ni dah, dia kalau dalam bahasa negatifnya, tahwi ini kalau orang minat pada seseorang kan, tetapi dalam hal ini tahwi ini adalah cenderung yang tak boleh dia dah lupa diri dah. Itu sebabnya bagi tuan-tuan, kalau di depan Kaabah ya, CEO ke, sultan ke, raja ke, bila di depan Kaabah kita dah habis. Istilahnya flat ya. Dia dah lupa diri pasal apa? Pasal di dalam di sebalik Kaabah itu ada doa Nabi Ibrahim yang dibacakan, dan inilah yang menyebabkan kita Ustaz ya rindu nak kepada Kaabah itu. Ya, rindu nak ke sana, nak sembahyang di sana, kalau boleh nak tengok di depan mata Kaabah itu adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Ya. Dan seterusnya barulah cakap tentang samarat, dapat buah-buahan la'allahum yashkurun. Dapat buah-buahan itu bukannya untuk happy-happy, tetapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Ustaz, keberkatan doa Nabi Allah Ibrahim mendoakan ketika meletakkan anak dan isterinya di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, kosong ketika itu. Berkat doanya sampai hari ini orang sentiasa pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan ibadat dan tidak pernah sunyi daripada manusia. Keberkatan doa Nabi Allah Ibrahim ya. Dan kesannya pada zaman sekarang kita ini kalau nak dapatkan keberkatan itu Ustaz, memang kita kena banyak berdoa macam Nabi Ibrahim. Ya, bagi setengah orang dia rasa bahawa kalau doa ni ada apa kan, tapi bagi tuan-tuan yang ada pengalaman ya, kita dah belajar sebelum ni istilahnya ayyamillah kan, di mana hari-hari kita ada kepayahan, kita doa dan Allah bantu, kita kena jadikan itu sebagai portfolio, bukti bahawa Allah yang sama, kalau kita berdoa Allah boleh bagi. Ya, pasal kadang-kadang kalau ada orang dia berdoa, dia terlupa Allah pernah bagi pada zaman dahulu. Jadi dia rasa okeylah, kalau dapat, tak dapat sudah kan. Tetapi itu bukan sikap apabila kita berdoa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Ustaz mungkin ada nak sentuh sikit dari segi Ustaz baca sebentar tadi, ada tak perkara yang menarik Ustaz nak beritahu, kongsikan? Saya tengok Ustaz sebut tadi, para nabi ini antara Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada satu ayat sebut syakiran li an'umih. Allah Taala memuji Nabi Allah Ibrahim
seorang yang sangat bersyukur. Kata para ulama, an-umi, Nabi Ibrahim syukur pada benda yang sedikit pun dia bersyukur. Kadang-kadang kita kalau dapat benda yang sedikit tak lupa nak bersyukur. Dah dapat jutawan baru nak bersyukur. Tapi Nabi Allah Ibrahim yang sedikit pun syukur, yang besar apatah lagi ustaz. Apatah lagi. Pasal itu dia selalu berdoa. Kalau katakan di sini kan 37 tadi itu la'allahum yashkurun. Itu yang hebatnya kan. Pasal bila dia dah doa-doa ini, siap dalam doa itu dia memang amat meletakkan syukur itu sebagai perkara penting. Tuan ya, yang berada di rumah, saya sendirilah sebagai ayah, bila kita ada solat, bila orang suka pada Kaabah ini, kalau di rumah kita maksudnya orang sukalah dengan keluarga kita ke ataupun dapat rezeki, bukan kerana apa, kerana nak jadikan anak kita, keluarga kita lebih bersyukur. Macam Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Maka dalam ayat 38 dia sambung lagi doa lagi. 39 pun dipuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang amat menarik ustaz ya. Bila bercakap tentang puji ini, dia ada kaitan dengan syukur. Bila syukur puji. Lebih kurang begitulah kan. Jadi bila bersyukur itu Nabi Ibrahim cakap apa? Alhamdulillahillazi wahabali, okey, kerana memberikan pada aku satu hadiah alal kibari, walaupun masa tua. Ustaz ya. Dia kan masa tua kan, baru dapat Nabi Ismail, Nabi Ishak ini, dia lamalah nak dapat itu. Itu yang bila dah sampai ke Mekah, dia daripada Palestin, Iraq sampai ke Mekah itu, dah dapat anak, tinggal pula betul patah balik pasal nak berdakwah punya urusan ya. Jadi di sini sebenarnya di hujung ayat 39 itu Nabi Ismail beri ataupun Nabi Ibrahim beri panduan kepada kita, iaitu inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhan amat mendengar doa. Apa maksud di situ Ustaz? Kita kalau berdoa tu kena amat positif pada Allah. Ya, Allah dengar walaupun kita tak perkataan kita bukan bahasa Arab ataupun perkataan kita bahasa Melayu tapi tak terucap, tapi sebenarnya Allah maka dengar apa yang kita nak sampaikan. Positif Ustaz. Positif. Saya tengok satu hadis sebut, berdoalah kamu pada Allah dalam keadaan kamu yakin. Antum mungkinun bil ijabah. Kamu yakin insya-Allah Allah berkenan. Betul. Ya, amat yakin. Jadi dia tak bolehlah waktu doa tu sambil bosan-bosan Ustaz kan. Betul ke kan? Ataupun nak tak nak saja kan. Jadi itu bukan disiplin yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim untuk amalan kita. Dan diulang balik pada ayat 40 di hujung itu, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, wahai Tuhanku, Engkau kurniakanlah, Engkau perkenankanlah, makbulkanlah doa ini ya. Jadi bila cakap perkara taqabbalallahu minna wa minkum, itu maksudnya ialah untuk kita selalu positif kepada Allah, Allah akan terima. Jangan pula kita kalau Allah nak terima, kalau tak terima nak macam mana? Kan, kalau itu perkataannya, itu sebenarnya bukan tanda seorang hamba yang bersyukur mengikut pada Nabi Ibrahim. Yang boleh saya tuan-tuan sekalian kita kemaskan doa kita, terutama bulan Ramadan Ustaz. Kita dah dekat ya, nak ke arah situ. Dan ayat 41 ya, yang akhir tadi, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ya. Menarik kat situ ada perkataan yauma yaqumul hisab. Hari di berlakunya perhitungan ya. Dalam keadaan orang-orang musyrik Mekah Ustaz ya, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nikmat besar ialah keampunan daripada Allah SWT ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad pun baca juga, dan di hujung itu ada perkataan yauma yaqumul hisab. Pasal apa? Pasal contohnya lah ya, kalau katakan seorang anak bergaduh lah dengan seorang lagi kan, kalau ada anak Ustaz ya, dia bergaduh, kalau katakan yang ini salah, yang ini betul ya, yang betul ini dia kalau katakan dia tidak diberitahu oleh ayahnya, dia kata dia kata okey dah bersurai-bersurai, mungkin yang betul ni dia rasa tak puas hati. Tetapi kalau katakan ayahnya cakap okey tak apa, maafkan dia ya, maafkan dia, minta ampun, dan lepas ni abah akan bagi hadiah pasal maafkan dia. Jadi dengan itu anak yang buat baik ini dia tak akan balas balik. Dia akan kata okey saya maafkan, saya tahu bahawa saya akan dapat pengadilan. Kan, dan saya dapat manfaat. Manfaat dalam ayat ini adalah keampunan, dan keadilan itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat pada hari hisab. Allah mengingatkan ini agar semua umat Islam pada waktu itu bersabar. Dan pada tuan-tuan, pada saya sendiri, bila kita ada kepayahan ya dalam kehidupan kita, kita tahu bahawa sebenarnya keadilan akan berlaku
pada hari hisab. Ada masa Allah tak biarkan kita. Ya, itu sebabnya pada ayat seterusnya Allah cakap Allah tidak lalai. Macam mana ayatnya? Jom Ustaz kita baca pada ayat yang ke-42 hingga 44. InsyaAllah kita kembali untuk menghayati ayat yang ke-42 hingga 44 surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العظيم. Surahul Azim, itulah ayat daripada 42 hingga 44. Apakah yang berlaku kepada orang-orang yang akan diadili oleh Allah? Kita bersambung sebentar lagi. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kita mendalami kepada bahagian terakhir daripada surah Ibrahim. Sebentar tadi kita membaca daripada ayat 42 hingga 44 bercerita Ustaz ya, berkaitan dengan orang-orang yang diadili oleh Allah di akhirat nanti. Allah mengingatkan kepada orang yang tidak beriman, mengingatkan kepada kita jangan jadi begini. Salah satunya pada ayat 44 itu dinyatakan ya, iaitu kalau di bahagian barisan nombor 2 itu Rabbana, ada doa daripada orang-orang yang diadili ini, yang tidak beriman, yang main-main dalam keimanan. Akhirna ila ajalin qarib ya, tolonglah tangguhkan sikit dia ya. Mereka ini dalam kesesatan yang baid, yang barak Ustaz ya, yang jauh itu ya, sesat barak ya. Tetapi bila dah sampai ke sana, kata tolong beri walaupun sikit sahaja ya. Pasal mereka tahu bahawa sebenarnya taubat ini tak perlu pun nak panjang-panjang. Hanya 1-2 saat untuk mengaku sahaja Allah itu betul, sudah cukup. Maknanya tak perlu di masjid. Tak payah di masjid. Dia boleh terus. Islam, Islam ni mudah. Dia tak payah nak kena bayar, tak payah nak pergi. Tak payah. Terus sahaja. Dan ini mesej kepada kita Ustaz ya. Tak perlu jumpa Tok Imam Ustaz. Tak payah ya. Kita sendiri cakap pada Allah, ya Allah, aku nak baiki amalan aku, ya Allah, tolong aku ya Allah. Dah. Kan? Itulah, dan mereka tahu perkara ini tetapi dah sampai ke sana. Tak boleh dah. Dan istilah di sini nujib da'wataka ya. Kami akan menjawab. Ya, kalau istijab itu maksudnya dia ambil masa untuk menjawab. Tapi kalau nujib tu kami akan jawab sekarang. Pasal dia dah tahu dah segala. Dah nampak betul lah ni. Betul lah, kita kena jawab sekarang. Pelajaran untuk kita tuan-tuan ialah apa sahaja peluang keimanan kita, kita kena nujib seawal mungkin, jawab cepat-cepat, ikut cepat-cepat. Dan itu sebabnya kita nak melihat kepada ayat 45 hingga 41, bagaimana Allah membawakan kepada kita kesan orang beriman dan bagaimana Allah memujuk Nabi Muhammad juga memujuk kita. Ustaz, mari. Okay, insya-Allah sama-sama kita hayati pada ayat 45 hingga 51 Ustaz. Ya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Surahul Azim, ayat yang ke-45 hingga 51 itu Allah mengingatkan kembali kepada kita, menyambung sebenarnya Ustaz ya, iaitu wasakantum fil masakin ya, mereka itu duduk di tempat orang yang pernah zalim ya. Allah dah beritahu kepada mereka, mereka dah tengok dah bukti-bukti sebelum ini, tetapi mengapa mereka tidak mengambil peringatan daripada peristiwa itu. Jadi macam kita lah Ustaz ya, kita duduk di Malaysia, tapi kita tahu ada peluang pergi ke Mekah, Madinah ataupun dengar cerita kan tentang tempat tandas itu dekat rumah Abu Lahab ke Abu Jahal, Abu Lahab kan, kalau dia dekat Mekah itu kita dah tahu dah, maksudnya Allah beritahu tentang kisah-kisah terdahulu. Kita dah, kalau kita mungkin duduk kat Malaysia Ustaz ni, dapat ke sana baru kita dapat menghargainya, tapi mereka yang memang dah tengok dah peristiwa-peristiwa itu ataupun bekas-bekas itu, mengapa tidak dijadikan sebagai amsal, sebagai panduan perumpamaan dalam kehidupan. Itu ayat yang ke-45. Dan lebih daripada itu, Allah menemplak ataupun mencabar 46 itu, dia kata kalau kamu nak rancang, nak apa, dia makar ini maksudnya ialah rancang buat jahat ketika musuh tak tahu. Ya. Tapi sebenarnya ketika mereka merancang itu Allah tahu. Yang betul-betul boleh buat makar ini, yang boleh buat rancang musuh tak tahu, hanyalah Allah sahaja yang boleh buat. Ya. Dan Allah siap cakap lagi, litazula minhul jibal, boleh ke rancangan kamu tu melenyapkan sebuah gunung? Kan. Kalau hebat sangat, okey, lebih kurang beginilah. Kalau kamu hebat sangat, okey, cuba lenyapkan gunung, kalau berjaya barulah boleh membuat makar. Tapi sebenarnya kita ni bukan gunung Ustaz ni, nak meja ni pun, nak angkat seorang pun kalau sampai 1 kilometer memang tak larat kan. Jadi nak ceritanya kita amat lemah. Allah ingatkan agar terus bersama dengan Allah. Pada ayat yang 47 itu Allah kata fala tahsabannallaha muhlifa wa'dihi rusulah ya. Allah tidak mengingkari janjinya. Dan Allah, okey, perkataan yang kita nak beri perhatian ayat 47 itu, Allah ini perkasa Ustaz ya, satu. Tapi yang keduanya dzuntiqam. Dzuntiqam ini adalah dia kalau orang itu membalas dendam, dzuntiqam ni adalah orang yang betul-betul boleh balas dendam ya, ataupun zat yang boleh membalas dendam. Apa bezanya? Dzuntiqam ini mempunyai kekuatan, potensi untuk balas dendam, tapi tak balas dendam lagi.
Berbanding dengan ada orang balas dendam kan, dia bawa pisau ke bawa parang ke, tapi sebenarnya bila pergi dia kalah. Tapi bagi Allah, Allah ada potensi itu, tetapi Allah tidak gunakan terus menerus. Kalau kita tengok forward sedikit kepada istilah yang ustaz baca dalam ayat 51 tadi, innallaha sari'ul hisab. Ya. Semua perkara-perkara yang kita ceritakan tadi itu Allah cakap pada ayat 51, Allah balas kerana apa yang mereka buat. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya azab Allah ataupun hisab Allah ini, perkiraan Allah ini amat cepat. Tapi bersyukur ustaz ya, zaman kita ini kalau kita tengok dalam Quran ada 3 peringatan Allah bagi tentang orang-orang dahulu diazab, tentang kiamat dan juga pasal neraka. 2 perkara ini okey, yang pasal kiamat dan neraka ni kita tak lalui lagi ya. Tetapi ancaman yang azab ini tak berlaku pada umat Nabi Muhammad. Jadi kesannya bila kita ada sesuatu dosa apa sebagainya, kita tak macam umat dahulu diterbalikkan, dihancurkan. Walaupun Allah cakap kat sini innallaha sari'ul hisab. Maksudnya ketika Allah cakap begini pun kita tak kena betapa Allah ini amat sayang. Allah nak mengingatkan kepada kita bahawa beriman kepada akhirat, beriman pada Allah ini perkara yang besar ya. Dan orang yang selalu mengambil perkara ini besar, orang itulah namanya beriman. Yang ambil kecil, dia macam ada orang dia buat dosa macam lalat dia boleh tepis je ustaz ya. Tapi ada orang yang beriman bila dia buat dosa dia macam gunung nak hempap dia. Itulah bezanya yang kita nak sama-sama ambil pelajaran, dan kita nak tengok ayat terakhir, ayat 52 bersama dengan Ustaz Tirmizi insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita melihat pada ayat yang terakhir surah Ibrahim ayat 52, penutup pada surah Ibrahim. Kita ingat pada di awal surah Ibrahim Ustaz Fazrul telah terangkan bagaimana sifat al-Quran ini, peranannya mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan juga kepada nur, keimanan, kepada cahaya. Mengeluarkan saya, mengeluarkan Ustaz Fazrul, mengeluarkan seluruh manusia, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Benarlah kata-kata Allah, dan dalam ayat 52 Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya supaya mereka mengetahui bahawa Dialah Tuhan yang Maha Esa, agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Ada kesimpulan daripada Allah SWT untuk kita ustaz ya. Hadza balagh linnas, untuk semua manusia. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan, daripada masalah-masalah, daripada punca stres dalam hidup kepada cahaya, kepada sesuatu yang lapang, kepada sesuatu yang terang. Itulah tujuan yang Allah ingin hantar kepada kita, Rasul yang membawa risalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran, dan kita bersama dengan Al-Quran pada hari ini tuan-tuan, pada Quran Time, pada masa-masa lain adalah untuk membawa kita sebagai balagh. Ya, apa maksud balagh? Suatu nasihat yang bukan sekadar sampai ke minda tetapi sampai ke hati. Maksudnya pasal nur itu sampai ke hati, dia bukan sampai ke muka ke sampai ke badan, dia sampai ke hati. Dan inilah perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Musa, perjuangan Nabi Nuh, dan perjuangan Nabi Muhammad, dan juga perjuangan kita ustaz. Ya, maksudnya apa? Kita berperang, perang kita adalah perang balaghah. Ya, perang untuk menyampaikan perkataan kepada hati-hati orang-orang dalam rumah kita, ya, bagi ibu ayah nak menyampaikan mesej itu. Pasal kalau kita cakap pada anak tak sampai ke hati,
dia mungkin tak nak bangun pagi. Ustaz ya. Mungkin dia anggap teguran kita sebagai leteran semata-mata. Leteran. Mak ni asyik berliti contohnya kan. Tetapi kalau sampai ke hati, ya, maka anak itu akan ingat mungkin bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari. Tapi sampailah kepada 40 hari, 4 tahun sampai 40 tahun, mak dah pergi, ayah dah pergi, masih lagi saya teringat dulu abah cakap. Ya, macam ustaz pun ada kongsi perkara ini kan. Yeah. Ayah ustaz saya mengajar, pasti ada nostalgia itu kerana ia sampai ke hati. Bagaimana nak sampai ke hati itu ada formula. Yang pertama iaitu waliyunzaru, iaitu dia mestilah memberi kesan kepada hati, ya. Memberi peringatan itu sampai hati terkejut. Ustaz ya, dia ter begitulah ya. Yang pertama. Dan yang keduanya, dia juga mestilah ada hujah yang menyebabkan kita tahu. Inilah cara bagaimana kita nak menyampaikan, dan ini difahami oleh ulul albab, orang yang dapat isi daripada al-Quran, bukan sekadar dia baca tapi tak dapat isinya. Dia baca, dia dapat isinya untuk dia amalkan. Ustaz, kalau kita boleh sama-sama ya melihat kepada 3 perkara, ya 3 perkara yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita hari ini. Yang pertama ialah kita kalau boleh macam Nabi Ibrahim selalu berdoa. Lepas ni Ustaz akan berdoa, ya. Kita nak doa selalu kerana itu cara kita memimpin. Yang pertama. Yang kedua, gunakan peluang yang ada sekarang kerana Allah walaupun cakap innallaha sari'ul hisab, tetapi Allah beri peluang kepada kita. Tuan ya, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kalau kita nak rancanglah menuju Allah, ya, kerana kalau kita rancang menuju Allah itu sebagaimana ayat 46 kita tengok tadi, kalau kita rancang menuju Allah, Allah tidak pernah mungkir janjinya dan Allah pasti menang. Ya, tapi kalau kita tak rancang bawa keluarga menuju Allah, kita mungkin tak menang, mungkin tidak mulia. Itu sebabnya kita nak mulia selalu kembali pada Allah, berdoa selalu, dipimpin oleh ustaz. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. إلهنا أنت الشافي إلهنا أنت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام يا من كفانا يا من كفانا يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah belas kasihan kepada mereka berdua, ya Allah.
Sebagai mereka telah mengasihi kami sejak daripada kecil lagi ya Allah. Ya Allah, kau berilah kekuatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kekuatan kepada mereka untuk memperhambakan diri, memperbanyakkan amalan ibadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa yang masih ada ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk sentiasa menghiburkan dan menggembirakan hati mereka ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Kau jadikanlah tempat persemadian mereka salah satu daripada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dan salah silap mereka ya Allah. Ya Allah, kau himpunkanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau kasihankanlah kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tunjukkanlah kepada kami jalan keluar kepada segala masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan keluar daripada segala masalah yang sedang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, kau pandangkanlah kepada kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah keampunan-Mu kepada kami ya Allah. Semua tidak ada siapa yang boleh mengampun kecuali-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan memohon kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa di kalangan orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kepada kami orang-orang yang sentiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tarik kembali nikmat-nikmat untuk kami ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tarik kembali nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sedar kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami sedar akan kelalaian kami ya Allah. Kami lalai dengan dunia yang sementara ini ya Allah. Kami lupa untuk menambahkan bekalan amal soleh kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kepada-Mu lah kami mengadu kesusahan dan kesedihan ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah dengan segera bala dan wabak ini ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah daripada kami bala dan wabak ini dengan segera ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami ketenangan ya Allah. Kurniakanlah kepada kami penawar dan ketenangan untuk kami ya Allah. Ya Allah, Kau peliharakanlah negara kami daripada wabak dan penyakit ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami ya Allah rezeki untuk menziarahi pergi ke Makkahul Mukarramah ya Allah. Kami rindu untuk bertawaf di Baitillah. Kami rindu untuk bertawaf di Kaabah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk melakukan salat di masjid Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki peluang untuk menjejakkan kami ke tanah suci haram ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi Ustaz ya. Disiplin, adab yang diajarkan oleh Allah daripada contoh Nabi Ibrahim ialah Allah ini sentiasa mendengar doa dan Allah sentiasa boleh mengkabulkan doa. Moga-moga dengan doa itu tadi menyebabkan kita makin lagi kuatkan keimanan kita Ustaz ya. Dia kaedahnya doa ini satu, kalau dapat apa yang kita minta kita happy, kita gembira. Tetapi lebih lagi kita gembira kalau Allah bagi apa yang Allah pandang baik bagi kita ya. Kadang-kadang tak dapat ya, kita dapat lebih daripada apa itu kerana Allah lebih mengetahui apa yang kita doakan. Di bahagian akhir ini kita ingin berkongsi soalan Ustaz ya, soalan kuis ya untuk tuan-tuan. Kita doakan sambil kita belajar ini kita tanya satu dua soalan melihat balik apa yang kita sudah belajar. Moga-moga dengan bekalan ini ketika Ramadan nanti bila dengar imam baca, imam dalam rumah lah Ustaz kan ya, imam dalam rumah ataupun baca Quran, tengok kepada surah Ibrahim, ingat kepada perkataan-perkataan isi yang kita bincangkan. Jadi Ustaz, bahagian tajwid silakan. InsyaAllah untuk soalan tajwid pada episod kali ini, buat para penonton sekalian, sila nyatakan 3 contoh izhar halqi. Izhar. 3 contoh izhar halqi yang terdapat dalam ayat yang dibaca pada hari ini. Selamat menjawab insya-Allah. Selamat menjawab ya. Baik, itu soalan daripada Ustaz Tirmizi. Dan soalan tadabbur ialah nyatakan salah satu doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim.
Sekali lagi nyatakan salah satu doa daripada Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim. Banyak doa kita dah belajar tadi. Kalau boleh bagi dalam bahasa Melayu, ya, bahasa Arabnya boleh hafal sendirilah, ya. Tulis je bahasa Melayunya. Soalan mudah, insya-Allah mudah untuk dijawab pada hari ini, dan hantarkan, ya, maklumat itu tadi kepada boleh hashtag quiz MQT di Facebook, ya. Dan kalau dah tulis kat Facebook itu, boleh juga isi borang beritahu di nombor 0115856447, ya. Pastikan tuan-tuan hantar, kumpulkan sampai hari Jumaat. Hari Jumaat hari puasa Ustaz ni, kita ada 2 hari lagi lah. 2 hari lagi. Ustaz ada nasihat akhir dalam masa 10 saat kepada yang mendengar? InsyaAllah sama-sama kita bersedia dengan Al-Quran untuk kita baca Al-Quran ini. Dan Al-Quran yang paling afdalnya bila dibaca dalam solat. Mudah-mudahan kita berusaha ke arah situ. Moga-moga dengan Quran kita belajar baca elok-elok, ya, dengan tajwid, dengan tadabbur, kita juga dapat baca dalam solat itu, dapat memahami, ya, lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya puncak kepada kita belajar Quran. Dia dapat dibawa di dalam solat.